Assalamualaikum dan salam Ramadan. Bersama saya Hafizah Munirah Mahram bawakan anda Buletin UKAS edisi petang 12 Mei 2020. Tumpuan edisi petang. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg serta isteri Datuk Amar Hajah Jumaani Tun Tuanku Haji Bujang menerima kunjungan perpisahan daripada Konsulat Agong Negara Brunei Darussalam, Penggiran Hajah Kartini Penggiran Haji Tahir di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia Kuching hari ini. Kunjungan hormat tersebut adalah sempena tamat perkhidmatannya setelah 4 tahun berkhidmat di Sarawak. Turut mengiringi rombongan Hajah Kartini adalah Konsulat Agong Brunei Darussalam yang baharu iaitu Konsul Haji Muhammad Haji Kamaluddin. Laporan seterusnya mengenai perkembangan semasa COVID-19 di Sarawak. Bercakap dalam sidang media harian COVID-19 di Kuching hari ini, Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS yang juga Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ugah Embas berkata, Sarawak merekodkan sifar kes positif COVID-19 dalam tempoh 2 hari berturut-turut. Pada hari ini, Sarawak kita also record another case kosong. There's no case today. Tidak ada case positif di Sarawak pada hari ini. Sementara itu, beliau memberitahu Sarawak turut mencatatkan 6 kes sembuh dan discharge dari hospital. Daripada 6 kes tersebut, 4 adalah dari Hospital Umum Sarawak. Manakala 1 kes masing-masing dari Sibu dan Hospital Miri. Dari jumlah keseluruhan kes percentage of sembuh dengan balik ke rumah di negeri Sarawak adalah 69.06%. Dalam perkembangan sama, beliau memberitahu bahagian Limbang kini telah dikategorikan sebagai zon hijau COVID-19. Pada hari ini kita menyaksikan bahagian Limbang telah bertukar status dari kawasan kuning kepada kawasan hijau. In case you lupa, apabila di sesuatu tempat tidak ada kes positif dalam tempoh 14 hari, kawasan tersebut akan diterap sebagai kawasan hijau. Dalam sidang media sama, beliau memberitahu JPBNS menetapkan semua sektor ekonomi yang telah dibenarkan untuk beroperasi bermula dari jam 7 pagi hingga 10 malam. Dalam mesyuarat pada hari ini, Jurukuasa Pengurusan Bencana telah membuat beberapa keputusan. Yang pertama, dalam SOP yang kita keluarkan, waktu beroperasi ada berbeza-beza dari satu sektor kepada satu sektor. Jadi dengan cara itu ia mengelirukan pihak yang terlibat. Maka pada hari ini diputuskan bahawa waktu di benar dibuka adalah dari pukul 7 pagi hingga pukul 10 malam. Beralih ke laporan peralatan perlindungan peribadi PPE. Sebuah penerbangan dari Shanghai, China telah selamat tiba di Kuching dengan membawa PPE untuk petugas perubatan barisan hadapan dalam mendapani wabak COVID-19. Ketika ditemui media selepas melakukan pemeriksaan bekalan PPE di Mas Kargo Kuching hari ini, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak, Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata bekalan PPE tersebut merupakan usaha kerajaan bagi memastikan bekalan PPE mencukupi dan juga sebagai persediaan sekiranya gelombang kedua berlaku. Even though we had some success on the first wave of COVID-19, and especially today with the opening up of the many of the business sectors and so on, but we also worry about the second wave. And so this time around, with all this PPE, we can prepare in case of the surge of the second waves after the MCO. So we don't want to be caught like the first time, that in which we plan, even though there's plan enough, but because the increase in cases and all those things, and the worldwide demand, everybody in the world wants it, and then we feel our supply chain was broken. So this is
preparedness rather than waiting for the supply chain broken and everybody wants it and then kita tidak dapat. Dalam pada itu, Pengarah Kesihatan Negeri Sarawak Dr. Chin Zin Hing menjelaskan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak akan menerima PPE secepat mungkin yang ditumpah dari China kerana PPE tersebut merupakan keperluan penting bagi para petugas perubatan barisan hadapan. Among the PPE purchase are actually 5,000 pieces of disposable medical protective gown, 100,000 pieces of medical face shield, 5,000 pieces of medical boot cover, 184,000 pieces of shoe cover, 184,000 pieces of isolation gown, 184,000 pieces of round nursing cap, 184,000 pieces of hood cover, and 60,000 pieces of KN95 mask. So we like to thank the Sarawak State Government and also our Ministry of Health for helping us to make sure that we have enough PPE. I think PPE is the most important thing, especially for our frontliner. Berita seterusnya, Taska dan Tadika di Sarawak masih tidak dibenarkan beroperasi sehingga tamat Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Sehubungan itu, Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah mengingatkan operator Taska dan Tadika untuk tidak memulakan operasi mereka. Kita khawatir pada hari ini sebab ibu bapa sudah ada di kalangan ibu bapa sudah turun kerja dan mereka minta supaya Taska atau Tadika dibuka untuk Taska terutama sekali untuk membolehkan mereka menempatkan anak mereka di Taska apabila mereka bekerja. Jadi saya ingin ingatkan hari ini, pagi ini, bahawa Taska dan Tadika masih tidak dibenarkan untuk beroperasi. Bercakap semasa sidang media di Kuching hari ini, beliau menambah bagi mengurangkan beban ditanggung operator Taska dan Tadika semasa PKPB, kerajaan negeri telah meluluskan untuk melonggarkan penggunaan geran tahunan khas yang telah disediakan bagi setiap institusi pendidikan awal kanak-kanak yang berdaftar di Sarawak, iaitu sebanyak RM5,000. Jadi sekarang ini kerajaan negeri telah memberi kelonggaran bahawa peruntukan GTK boleh digunakan untuk dua lagi tujuan tambahan, iaitu membiayai ataupun membantu membayar sewa premis ataupun membantu membayar gaji guru dan kaki tangan institusi pendidikan awal kanak-kanak, terutama institusi pendidikan awal kanak-kanak swasta. Sebelum mengakhiri buletin, saksikan ucapan daripada Dr. Nur Hisham Abdullah sempena sambutan Hari Jururawat Sedunia. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Jururawat kepada semua jururawat di seluruh Malaysia di mana saja anda berada. Tanggungjawab anda sangat besar dalam perawatan pesakit tanpa mengira tempat dan waktu. Sesungguhnya jururawat adalah tulang belakang sistem kesihatan negara. Terima kasih di atas sumbangan dan komitmen anda sebagai barisan hadapan dan belakang tabir di dalam peperangan kita untuk membendung penularan wabak COVID-19. Sambutan Hari Jururawat pada 12 Mei setiap tahun merupakan pengiktirafan di atas sumbangan jururawat sebagai wira dan wirawati negara. You are the unsung heroes. Kita teruskan perjuangan kita. Kita teguh bersama. Kita mesti menang. Sekian bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Patuhi arahan PKPB dan amalkan norma baru. Kita mesti menang. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari ukas.sarawak.gov.my atau di Facebook, Instagram, Twitter dan saluran YouTube Buletin Ukas. Salam Ukas.